Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fa in qulta fama ma'na zuhdi fi dunya wa ma haqiqatu zalik fa'lam anna zuhda inda ulama'ina rahimahumullah zuhdani zuhdun maqdurun lil abdi wa zuhdun غير مقدور فالذي هو مقدور ثلاثة أشياء: ترك طلب المفقود من الدنيا وتفريق المجموع منها وترك إرادتها واختيارها. وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد وهو برودة الشيء على قلب الزهد على قلب الزاهد. ثم الزهد الذي هو مقدور للعبد مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور للعبد. فإذا أتى به العبد بألا يطلب ما ليس عنده من الدنيا ويفرق ما عنده منها ويترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله وعزيم ثوابه بتذكره لا فاتها أو رسته تلك برودة. تلك برودة الدنيا على قلبه. وهذا عندي والزهد حقيقي. Lebih kurang menang insyaAllah. Maka sekiranya engkau bertanya, maka apa makna zuhud pada dunia? Dan apa pula hakikat yang demikian itu? Ketahui olehmu sesungguhnya zuhud di sisi ulama kami rahimahullah ta'ala dua zuhud. Pertama, zuhud maqdur, maknanya yang berkuasa, yang kuasa dilakukan oleh hamba. Dan satu lagi zuhud yang tiada maqdur. Dan ianya yakni maqdur, zuhud yang maqdur ada tiga perkara. Pertama, meninggalkan menuntut bagi yang tiada daripada dunia. Dan keduanya menceraikan, menghimpunkan baginya. Dan ketiga, meninggalkan berkehendak dan ikhtiar. Maka zuhud yang tiada makdur pula ialah bagi hamba bahawa sejuk hatinya dengan sesuatu di atas hatinya, hati orang yang zuhud.
Maka zuhud yang makdur itu bagi hamba muqaddimah bagi zuhud yang tiada makdur bagi hamba. Maka apabila mendatangkan bagi seorang hamba itu, iaitu dengan bahawa tiada menuntut barang yang tiada padanya daripada dunia dan sanggup memisahkan barang yang ada padanya dan meninggalkan pada hatinya berkendak akan sesuatu dan meninggalkan ikhtiar semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapat pahala daripadanya, maka diwariskan kepadanya sejuk hatinya terhadap dunia pada hatinya. Inilah di sisi kami zuhud yang hakiki. Itu nak Zain, insyaAllah. Jadi kita sekarang membicarakan berkaitan zuhud. Zuhud ni lawan daripada hubud dunia. Cinta dunia, lawannya zuhud. Bicara bab ni itu kita membicarakan tentang awaid. Waktu-waktu yang menghalang seseorang itu untuk berdiri tegak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama ada untuk beribadat ataupun memperjuangkan agama Allah. Di antara faktor yang menghalang, Imam Ghazali letak yang pertamanya iaitu dunia. Dunia ni pula kita faham. Dunia yang dimaksudkan di sini, dunia yang menghalang kita daripada buat kerja-kerja Islam. Adapun dunia yang membantu kita, itu tak ditegak di syarak. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Memang Allah jadikan dunia untuk kita. Ambil dunia itu sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai dunia itu menyekat kita. Dengan sebab kasihkan dunia itu menyebabkan kita meninggalkan ibadat. Meninggalkan perjuangan Islam. Yang ni yang kita tak mahu. Jadi dalam berhadapan dengan dunia ini, kita perlu zuhud. Jadi apa itu zuhud? Kita dah bicara sebelum ni tentang kelebihan-kelebihan zuhud. Orang yang zuhud ni, yang alim lagi zahid. 2 rakaat semayang lebih daripada orang yang beribadat sepanjang umur dunia ini. Pahala orang zuhud ni besar. Dia puasa pun hebat, dia berjuang pun hebat. Rasulullah zuhud, para sahabat zuhud ketika mereka tidak cinta dunia. Hati tak terpaut dengan dunia. Kita melihat 3/4 muka bumi Allah ni jatuh ke telapak kaki umat Islam. Tuan-tuan baca pula sejarah keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam. Boleh kata semuanya berpunca pemimpin-pemimpin kita itu cinta dunia. Guna jawatan untuk dapat dunia. Bermewah-mewah. Lupa dunia, lupa akhirat. Kerana dunia dengan akhirat ni tuan-tuan, dia dua yang berlawanan. Ibarat masyrik dan maghrib. Matahari naik, matahari jatuh. Kata Imam Ghazali, kalau kamu hadapkan muka kamu ke matahari jatuh, kamu akan belakangkan matahari naik. Kamu hadap muka kamu ke arah matahari naik, kamu membelakangkan matahari jatuh. Kamu hadapkan muka kamu ke dunia, jangan cakaplah, kamu akan membelakangkan akhirat. Kalau kamu menghadap muka kamu ke akhirat, kamu terpaksa membelakangkan dunia. Ambil dunia sekadar untuk beribadat kepada Allah, bukan tujuan bermewah,
bos sedap-sedap. Jadi saya nak cerita sikit tuan. Ni cerita ni masyhur. Seorang wartawan Jerman, dia nak pergi jumpa Tok Guru Ni Aziz. Sampai depan rumah Tok Guru Ni Aziz, dia nak pastikan betul kan ni rumah Tok Guru Ni Aziz. Sebab rumah tak berpagar, tak ada kawalan apa-apa. Tiba-tiba keluar daripada celah-celah pokok pisang tu seorang laki-laki tua. Kepalanya pakai kencukin, pakai baju pagoda, kain pelekat. Lepas tu sebelah tangan pegang pisang semayang, seberang pegang golok. Dia tanya Tok Guru, dia tu orang tu Tok Guru Ni Aziz. Dia tanya Tok Guru, dia pandai cakap Melayu. Mana itu rumah Menteri Besar Kelantan. Tok Guru tunjuk rumah dia. Dia pergi depan. Dia panggil isteri Tok Guru datang ke depan. Dia minta izin nak jumpa Tok Guru. Isteri Tok Guru tu boleh, Tok Guru pergi ke dapur, basuh-basuh tangan mai. Dia terkejut besar tuan. Laki-laki yang tengok tadi tu itulah dia Tok Guru Ni Aziz. Dia balik Jerman tu tuan, dia tulis dalam satu majalah. Dia tengok dengan mata kepalanya sendiri rumah Menteri Besar Kelantan. Hidupnya zuhud. Jaga-jaga dia kata, Islam akan bangkit di Malaysia dia kata. Kerana mereka dah kaji. Kaji. Mereka tahu bahawasanya kalau umat Islam ni, pemimpin mereka kembali kepada zuhud, hidup zuhud, berarti Islam akan bangkit di satu tempat. Jadi ini diakui oleh orang-orang orientalis. Cuma kita terlupa. Jadi balik kepada kedudukan asal Islam tu, insya-Allah kita angkat Islam. No? Sementara ya dunia ni, saya hari tu ni nasib baik tak pergi terus. Kalau pergi terus, itulah dia bekalan yang saya ada. Ya. Kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup pada-padalah atas muka bumi. Tak nak siapa boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita ibadat kita. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak bina. Melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan membawa sekeping hati. Qalbun salim. Hati yang sejahtera, beriman, bertakwa kepada Allah. Buatlah ibadat banyak-banyak. Sebelum kita dijemput oleh Allah, perjalanannya terlalu jauh. Bekalan kena banyak. Jadi faktor yang menghalang kita ibadat, kita kena tolak ke tepi. Antaranya dunia. Nak berhadapan dengan dunia, kita mesti zuhud, insya-Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fa in qulta, maka jika engkau tanya, maksud sini kalau engkau bertanya, engkau berkata, engkau bertanya. Fama makna zuhdi fi dunia wa ma haqiqatu zalik. Apakah makna zuhud pada dunia itu? Dan apa pula hakikat zuhud? Apa makna zuhud pada dunia? Dan apa hakikat sebenar-benar orang itu zuhud? Ya. Fa'lam, maka Imam Ghazali nak jawab. Ketahui olehmu anna zuhda inda ulama'ina rahimahumullah. Sesungguhnya zuhud di sisi ulama-ulama kami, ulama-ulama sufi, zuhdani, ada dua zuhud. Ada dua zuhud.
Zuhud yang pertama, zuhud yang kedua. Kalau zuhud yang pertama tu kita buat, zuhud yang kedua tu insya-Allah mudah dia datang sendiri. Man amila bima alima awrasahu Allah ilma ma'lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Siapa beramal dengan ilmu syariat, Allah bagi dia ilmu hakikat. Siapa makan gula, dia tahu manis macam mana. Ada dua zuhud. Zuhud yang pertama, kalau kita amal betul-betul, insya-Allah Allah campak kepada kita zuhud yang kedua. Yang kedua ni, yang pertama ni dia bangsa usaha. Bangsa kasbun. Yang kedua tu Allah bagi. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami buka jalan kat dia. Kerja kita sungguh-sungguh. Jalan kemenangan Tuhan bagi, percayalah. Mereka dah mula goyang kaki. Mula dah gentak. Bila dia kalah di Cameron Highland. Itu tanda-tanda. Ngemin. Kita buat aja. Buat aja sungguh-sungguh. Sekuat mana pun mereka, kalau dapat datangnya pertolongan Allah, tak ada siapa boleh menghalang. Nah, pegang kuat, yakin sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jangan sombong, jangan angkuh. Biar dia sombong, biar dia angkuh. Kita tawaduk, merendah diri. Ingat Allah. Jangan langgar hukum Tuhan. Nah, pegang betul-betul syariat Allah. Kita berjuang nak dapat redha Allah. Kemenangan hak Allah. Tuhan boleh bagi kemenangan dengan bersebab. Tuhan boleh bagi kemenangan dengan tanpa sebab. Dia boleh mematikan orang dengan bersebab. Dia boleh mematikan hamba-Nya dengan tak ada sebab. Yang nak sebab ni kita. Allah tak perlu sebab. Jangan lepas. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Islam. Jadi zuhud ni ada dua. Ya. Zuhdun maqdurun lil abdi. Yang pertama zuhud yang bahasa maqdur. Zuhud yang bahasa kita berkuasa buat dia. Zuhdun maqdurun lil abdi. Zuhud yang pertama ni zuhud yang hamba boleh buat. Kuasa. Kuasa hamba melakukannya. Lagi satu, wa zuhdun ghairu maqdurin. Yang kedua, zuhud yang tak ada kuasa. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kuasa kita nak buat. Zuhud yang pertama, kita berkuasa buat. Boleh buat. Kita mujahadah sungguh-sungguh, kita boleh buat. Tapi zuhud yang kedua ni, kita tak mampu. Itu anugerah daripada Allah. Kita buat yang pertama, yang kedua datang sendiri. Tuan-tuan berkuasa tak makan gula? Kuasa kan? Manis dia bayar sendiri. Manis dia bayar sendiri. Tuan-tuan kuasa tak makan cabai? Kuasa. Pedas dia main sendiri. Pedas tu main. Kalau tuan-tuan amalkan betul-betul zuhud, dia main sendiri. Contoh tuan-tuan. Zuhud ni tuan-tuan tak sayang lah. Ada setengah orang dia sayang duit. Bila sayang duit, dia nak sedekah pun dia berat tangan. Dia tak? Tuan-tuan cuba lawan kedekut tuan-tuan ni. Tuan-tuan sedekah. Lama kan RM10 yang tuan bagi tu, RM5 tuan bagi tu, sejuk ya hati nak sedekah. Dia. Lama sejuk ya hati. 100 pun sejuk, 200 pun sejuk.
Ringan tangan. Dengan sendiri dia ringan tangan. Tu sejuk hati tu. Sejuk hati tuan-tuan. Bersedekah, berkorban duit ringgit. Tapi dengan syarat tuan-tuan kena amal zuhud yang pertama. Tuan-tuan pisahkan, sanggup pisahkan daripada tangan tuan-tuan. Harta tuan-tuan, tapi tuan-tuan sanggup pisahkan daripada diri tuan-tuan. Untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Lama, sejuk hati. Lihat. Ini Imam Ghazali dia tulis, bukan setakat dengan ayat Quran, bukan setakat dengan hadis, tapi pengalaman kerohanian. Pengalaman tu mengajar begitu. Ya. Fallazi huwa makhdurun salah satu asya. Dan zuhud yang makdur ni, zuhud yang kita kuasa buat, tiap-tiap orang semua boleh buat. Ada 3 benda. Ada 3 benda. Yang pertama, tarku talabil mafqud minad dunya. Yang pertama sekali iaitu tarku talabil mafqud, iaitu memisahkan barang yang memisahkan ataupun meninggalkan barang yang tiada daripada dunia. Barang yang tak ada kat kita tak teri nak nak. Tuan-tuan tak ada kereta, tuan-tuan tinggalkan satu keinginan nakkan kereta tu. Kecuali lah kalau dunia yang kita perlu untuk tujuan ibadat tu tak dilarang oleh agama. Satu benda, kalau tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak menyusahkan kita. Kan? Rumah kita dekat dengan masjid. Kita ada satu biji motor. Kerja kita masjid balik masjid. Masjid balik masjid. Kalau tak ada kenderaan kereta, agak berat kan? Susah kan sangat? Kalau tak ada pun kata tak apa kot. Tok nenek kita dulu mana ada kereta. Kan? Tak ada, tak menyusahkan. Kita tinggalkan keinginan di hati tu, nak benda tu. Tak berusaha payah pergi hutang kereta, bayar bulan. Tak bertindak macam tu. Sebab tak tahu tak mau menyusahkan aku nak fikir pasal bayar bulan lah apalah. Tu kita meninggalkan, makna kata barang yang tak ada di tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tafriqul majmu'. Dia kata, minha, meninggalkan menghimpun dunia tu. Dunia tu ada kat kita, kita tak himpun. Kita boleh bedak-bedak. Kalau perlu nak sedekah, kita sedekah. Kalau perlu nak keluar zakat, kita keluar zakat. Kalau perlu digunakan untuk perjuangan, kita gunakan. Kita genggam tak rapat lah. Kita boleh tekak, boleh lepas. Boleh kita infak bila-bila untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib bila-bila. Yang sunat pun kita sanggup bagi. Artinya kita tak tuntut benda yang tak ada dan kita sanggup ceraikan apa yang ada di tangan kita. 2. Ketiga, wa tarku iradatha. Dia kata waqtiyariha, meninggalkan berkehendak dan ikhtiar hati padanya. Benda tu tak ada di tangan dia. Dekat dia pun tak ada. Di hati pun tak ada satu bentuk keinginan, bercita-cita. Hendakkan sesuatu daripada dunia itu, kalau dunia itu tak mendatangkan manfaat dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ni, kalau ada pada kita, agak-agak kita boleh buat dah. Benda yang tak ada, kita tak tuntut. Benda yang ada, kita sanggup bersedekah.
Dan hati pun tak fikir macam tu. Kita sibuk dengan kerja-kerja ibadat kita, tak terfikir, tak ada masa nak fikir, nak cari, nak buka tanah lah, nak pergi ini cari-cari dunia ni, tak ada. Kehendak pun tak ada. Benda ni dikatakan oleh Imam Ghazali, zuhdun maqdurun lil abdi. Kita boleh buat tiga-tiga ni. Kalau kita boleh buat tiga-tiga ni, insya-Allah Allah campakkan sejuk hati kita dengan dunia. Yang tak ada kita tak cari, tak payah cari. Yang ada pun kita sanggup bagi. Lama-lama tuan, hati kita ni jadi seronok. Kita sejuk hati dengan dunia. Bahkan kita selalu mengingati akhirat. Yang ada di tangan ni, Allah akan soal di akhirat besok. Yang kita sumbang tu, yang tu jadi hak kita di akhirat. Yang kita makan, dia akan jadi taib. Yang kita pakai, dia akan lusuh. Dia akan usang. Tapi yang kita infak, itulah dia. Saya teringat tuan-tuan sekalian, seorang penceramah, pendakwah, hebatlah, Dr. Zakir Naik. Ada seorang tu tuan-tuan, dia duduk sebulan dengan Dr. Zakir Naik. Dia kata dia dapati Dr. Zakir Naik ni dua perkara. Kalau peribadi, steady lah. Dia sewa rumah ala kadar. Rumah murah. Pakaian dia pun biasa. Kenderaan dia pun biasa ya. Jenis orang biasa-biasa ya. Tapi, kalau dia buat program dakwah, soal jawab apa semua, dia amat sensitif tuan-tuan. Tentang pembesar suara, mic, itu video nak ambil gambar, itu memang dia bagi perhatian. Memang mahal-mahalnya. Untuk peribadi, dia ala kadar. Tapi untuk dakwah, dia ambil perhatian. Dia sanggup berhabis-habis duit. Beratus-ratus ribu. Untuk tujuan dakwah. Itu Dr. Zakir Naik. Sebab dia tahu. Dia faham. Kita pun macam itulah. Untuk peribadi kita ala kadar cukup lah. Tapi untuk Islam, kita sanggup berhabis-habis. Inilah para sahabat. Tuan-tuan tanyalah, tuan-tuan tengoklah sahabat-sahabat Nabi. Mana ada kaya-kaya. Tetapi Baitul Mal, Masya Allah. Baitul Mal kokoh. Individu, jadi tak ada masalah apa. Ini kita cuba amalkan. Kalau boleh tiga perkara ni tuan-tuan, kita amalkan insya-Allah, akan sejuk hati kita dengan dunia. Kita berlumba-lumba ke arah kebajikan, kebaikan. Cuba sebab semaksimal mungkin kita menyumbang untuk perjuangan Islam ni insya-Allah. Jadi tiga perkara tu kita dah faham insya-Allah. Qala Imamul Ghazali rahimahullah taala, meninggalkan ikhtiar li ajlillah wa azimi sawabihi bitazakkuri di afatiha awratuhu. Dia kata tilkal burudata dunya fi qalbihi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita buat tiga perkara itu semata-mata mengharapkan balasan ataupun membesar mengagungkan Allah. Dengan kita mengingatkan akan afat dunia itu dan segala balasan-balasan yang akan kita terima nanti, yang demikian itu akan membawa sejuk hati kita, dalam hati kita terhadap dunia. Makna tiga perkara ni kalau kita buat semata-mata dengan dasar mengagungkan Allah, mengingatkan orang yang zuhud ni besar ganjalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan betapa hebat balasan Allah terhadap dunia yang kita ambil dengan jalan tak betul, dengan sebab kita tidak zuhud. Tiga perkara ni kalau kita amalkan, insya-Allah kata Imam
dengan dunia ni, insya-Allah. Wa hadza indi huwa zuhdul haqiqi. Maka kata Imam Ghazali, inilah dia zuhudnya hakiki di sisi kami. Di sisi ahli sufi, inilah zuhud yang sebenar, iaitu sejuk rasa hati ini terhadap dunia. Tak teringin pun kita nak berlebih-lebih. Tambah yang haram lagi tak teringin. Yang halal pun kita sanggup ceraikan pada diri kita. Benda ni penting, tuan-tuan. Kita perlu berjuang bersungguh-sungguh. Kita boleh lihat kawan-kawan kita yang dulu bersama-sama kita. Seorang gaji 50,000. Ada gaji 60,000. 100,000 pun capak allowance ada, tuan. Sanggupkah mereka tinggalkan, mereka kembali pada jungat Islam? Agak-agak sanggup tak? Tuan-tuan tengok cakap-cakap mereka ni, ya Allah. Macam mereka tak pernah kenal ulama. Mereka tak pernah kenal gerakan Islam. Kita tak sangka langsung mereka sanggup bercakap sampai pangkat ni. Dia pun tak kira dah bangsa dia nak jadi apa, agama dia nak jadi apa. Tuan-tuan tengok orang yang zuhud macam Syekh Ahmad Yasin. Tuan-tuan kenal Syekh Ahmad Yasin? Dia pengasas Hamas. Israel tangkap dia. Kurung. Sebelum dia ditangkap, dia macam biasa. Lepas dia dibebaskan, tuan-tuan, kakinya lumpuh. Tak boleh bergerak. Terpaksa menggunakan kursi roda. Kemudian komando Hamas ditawan beberapa orang komando Israel di Jordan. Dia tangkap, maka berlakulah tawar-menawar antara Hamas dan Israel. Hamas bagi syarat, kami boleh bebas kamu punya komando dengan syarat melepaskan beberapa nama termasuk Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin dibebaskan. Dilepaskan oleh Israel di Jordan. Berhampiran dekat Aman. Orang jumpa dia, tuan-tuan, kakinya lumpuh. Langsung tak boleh berjalan. Mereka bawa dia ke Aman. Dia kata, hantar aku segera balik ke Palestin. Jadi orang mendesak dia, duduklah di Aman, Jordan. Dia lebih aman, lebih tenteram daripada balik ke Palestin, huru-hara. Aku tak boleh, dia kata. Satu hari pun aku tak boleh duduk di Aman. Macam mana aku nak duduk dengan tenteram sedangkan anak-anak aku bermandi darah di Gaza, di bumi Palestin. Dia mendesak supaya dia segera dihantar balik. Besoknya, tuan-tuan, dia terpaksa diterbangkan. Terpaksa dihantar ke Gaza. Sampai-sampai ke Gaza, tuan, dia bergerak menggunakan kursi roda. Apabila pemuda-pemuda melihat pemimpin kesayang mereka balik, memimpin gerakan Hamas, semangat intifadah tu bangkit dengan berkobar-kobar. Beberapa kali rumahnya ditembak, dibom oleh Israel. Tapi ajalnya belum sampai ketika itu. Sehinggalah, tuan-tuan, pada tahun 2004, ketika dia pulang, dia keluar dari masjid, dia duduk atas kursi roda, ditolak, dikawal oleh seorang pengawal dia. Tiba-tiba satu helikopter Apache menggunakan peluru berpandu, tembak, tuan-tuan, dengan tepat kena badan tubuh Syekh Ahmad Yasin. Berkecai, tuan, tubuh dia. Kursi roda dia terpelantin, hancur. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Walaupun badan dia hancur, tapi muka dia berseri-seri, tuan. Kepala terpelantin, tapi muka dia cernih, tersenyum. Syahid. Macam mana Syekh Ahmad Yasin boleh sampai pangkat ni? Kalau dia tidak sungguh-sungguh, tuan-tuan, mencintai akhirat.
Sungguh-sungguh cintakan syahid. Sungguh-sungguh cintakan umat Islam. Cintakan tanah air Palestin. Inilah yang kita harapkan, tuan-tuan. Dia mati atas kursi roda, Syekh Ahmad Yassin. Kita rasa malu lah, tuan-tuan. Malu kita. Sesaat kita nak duduk tengok saja, kita tak boleh. Cuba tuan-tuan bayangkan. Islam sekarang diserang bertubi-tubi. Saya sebulan tak keluar mengajar, tuan. Gelisah. Kita baca dalam Sahabat, kita baca dalam handphone. Macam mana orang kata kat Islam. Golongan liberal bertambah hebat menyerang Islam. Kiri kanan depan belakang. Kerajaan tak buat apa-apa. Itu, tuan-tuan. Tak boleh kita. Apa yang kita buat hari ini, itulah natijahnya besok. Sanggupkah kita tengok anak-anak kita, tuan-tuan, merempat di tanah air sendiri. Islam hilang kuasa di atas muka bumi ini. Saya cuba upaya saya. Kesian tengok anak-anak murid. Datang dari seluruh pelosok negara. Tiap-tiap malam mayang hajat. Minta keselamatan diri saya. Mereka dahagakan ilmu. Harap di pimpinan kita tunjuk ajar kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya harap pada tuan-tuan yang dirahmati sekalian, satu perkara yang saya harap sungguh-sungguh, cari jalan lah tuan-tuan. Kita usir DAP daripada tampuk pemerintahan negara. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Lagi lama dia merintah, hancur Islam kita ni. Hancur berkecai. Saya baru ni pergi ke Langkap 2 hari lepas, 3 hari lepas. Ucap, tolonglah saya kata. Letaklah pahaman politik tepi Zat. Pahaman kepatian letak ke tepi Zat. Kita bersatulah atas nama Islam. Islam sedang terancam. Saya bawa suara ni. Saya tak kira orang nak kata apa, kata beli apa. Yang penting tuan-tuan, masa depan Islam kita. Anak-anak kita. Zuriat kita. Sanggupkah kita melihat mereka menjadi mana kata, orang yang huru-hara agama dia. Suara-suara desakan tuan-tuan supaya dibenarkan orang murtad berkumandang dengan lantang hari ini. Suara-suara mendesak supaya wanita Islam dibenarkan berkahwin laki-laki kafir. Berkumandang dengan dahsyat, tak ada sekatan apa-apa. Pahaman Syiah pula tuan-tuan dibenarkan, diseparkan. Hari ini tinggal pondok ya tuan-tuan. Percaya tuan-tuan. Universiti, kolej universiti, pahaman Wahabi, liberalisme, pahaman Syiah, Qadiani, pahaman liberalisme, pluralisme berkembang pesat di pusat-pusat pengajian tinggi. Sekali lagi tuan-tuan, kalau zaman penjajah dulu kita melihat bagaimana ulama-ulama pondok bangkit mempertahankan akidah ummah. Sekali ini lagi sekali tuan-tuan. Pondok merupakan institusi pengajian yang terselamat, yang tak boleh dimasuki oleh pahaman-pahaman Syiah, liberalisme, pluralisme atau pahaman-pahaman ism-ism yang bertentangan dengan Islam. Sebab itu tuan-tuan kena pertahankan pondok habis-habisan. Tolong ulama-ulama jangan tidur lagi, bangkit. Bukan masa untuk kita berleka. Kita perlu berjuang. Kita kena buktikan, tunjuk kepada anak muda bahawa Islam ni mesti diperjuangkan tanpa takut dan ragu-ragu. Perlu kita faham benda ni. Saya tuan-tuan, anak murid minta saya, Ustaz, rehatlah. Dia pun seronok. Bila saya jadi macam ni, saya hari-hari mengajak di pondok. Paling kurang sehari 3 kali. Dia pun gembira. Tapi saya kata, ulama-ulama pondok dulu bukan setakat duduk di pondok. Mereka juga manakala bergerak di luar. Jadi Islam mesti bangkit di semua peringkat insya-Allah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan di Kemenhalen kemarin ni menunjukkan ada harapan. Harapan tu masih cerah. Islam untuk bangkit di tanah air ini. Jadi saya ucap terima kasihlah banyak tuan-tuan kepada tuan-tuan. Kerana doa tuan-tuan, alhamdulillah kawan-kawan saya seperti Ustaz Zawawi, bekas yang berhormat, kena macam saya juga, tekanan darah tinggi. Tetapi darah dah merebak di kepala. Operation, angkat tengkorak, buang darah, masuk balik tengkorak, jahit balik kepala.
Akhirnya mati. Sebelum tu Ustaz Sufi kena macam saya juga. Darah naik. Koma sebulan mati. Isteri saya pun macam ni juga. Tekanan darah tinggi. Darah naik sampai kepala. 4 hari koma mati. Saya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala scan bagi tahu saya ada darah Ustaz. Tapi insya-Allah pendarahan kecil ya. Sekiranya dia kata Ustaz makan ubat mengikut peraturan, insya-Allah darah tu akan cair semula dan Ustaz boleh insya-Allah kembali seperti sedia kala. Jadi baru ni saya berjumpa pakar. Saya tanya dia, ada lagi ke darah ni doktor? Dia kata saya tak tahulah, kena scan. Tetapi dia kata kalau ikut alamat-alamat yang ada kat Ustaz ni, nampak insya-Allah Ustaz boleh pulih macam sedia kala. Dia kata saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang lagi pada saya untuk menyumbang untuk perjuangan Islam ini. Dan akhir sekali tuan-tuan, tolong minta satu. Tuan-tuan semua ambil perhatian serius daftar pemilih. Jangan tuan-tuan cuai. Inilah satu-satunya tuan-tuan senjata penting kita untuk mengambil balik kekuasaan negara. Kalau kita rajin main mengaji, rajin dengar ceramah, tapi kita tak daftar sebagai seorang pengundi, kita tak ada kuasa tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan sebarkan seluas-luasnya. Dengan teknologi yang ada pada hari ini. Sebarkan, bagi tahu betapa pentingnya daftar pemilih. Kita buktikan dalam masa pilihan raya, kecil ke, kepala negeri ke, pilihan raya apa pun, kita buktikan kita menyokong Islam, insya-Allah. Tolong. Itu lebih kurang yang saya ingin sampaikan malam ni. Sebelum saya berunduk, saya nak maklum pada tuan-tuan, pondok saya insya-Allah kita bulan Rajab akan datang ni, kita akan hidupkan malam-malam Rajab, Sya'ban dan Ramadan dengan berbagai-bagai ibadat. Dan kita akan berpuasa 3 bulan berturut-turut insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ingin menyertai, datanglah ke pondok saya bila-bila masa. Jadi kita sediakan makanan berbuka puasa dan juga bersahur. Jadi di antara majlis ilmu sepanjang 3 bulan ni, kita akan daurah kitab hikam. Daripada mula di bulan Rajab kita baca kitab hikam sampai kita cuba habiskan, makna kata sebelum habisnya Ramadan insya-Allah. Dan kita juga akan mengadakan majlis tahlil setiap hari. Jadi kalau tuan-tuan rasa ingin menyertainya, ada orang di luar sana, tuan-tuan boleh namakan, masukkan nama-nama ibu bapa, adik-beradik tuan-tuan yang dah meninggal itu. Kemudian kita amat alalukan sumbangan tuan-tuan untuk jamuan berbuka puasa dan juga jamuan untuk bersahur, untuk makan suap insya-Allah. Jadi borang tu tuan-tuan boleh dapatkan di di tempat jualan sana. Lepas tu tuan-tuan tolong protestate banyak-banyak. Tuan-tuan sebarkan kepada semua sahabat-sahabat handai kita yang ingin menyertai program ini insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada seluruh jemaah masjid yang memberi peluang kepada saya pada malam ini. Saya sebenarnya main mengurut. Ada orang sini dia pandai mengurut. Jadi rasa dia urut dah 2 kali dah, 3 kali dah. Ini masuk kali keempat. Tadi dia urut, dia nak sambung pagi esok. Pagi esok dia akan sambung urut tu. Jadi rasa badan ringan sikit lah insya-Allah. Jadi saya urut pun urut, acupuncture pun saya buat. Fisioterapi pun saya pergi. Ubat pun saya makan. Jadi ubat-ubatan untuk yang jenis herba pun saya amalkan juga. Jadi berhajat sangatlah supaya sembuh segera, dapat meneruskan kerja-kerja Islam saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan tolonglah doa untuk saya agar Allah beri kekuatan fizikal dan juga kekuatan rohani. Dan memang tuan-tuan tak boleh duduk lah. Kita ni tak boleh lah kita tengok, kita baca orang duk kata ke Islam pelik-pelik ni tak boleh duduk. Gelisah kita.
Suasana ni saya pernah hadapi dulu ketika saya duduk di kem tahanan Kementerian. Ketika saya dikurung, berlaku pilihan raya. Gelisah yang amat sangat. Kali ini, ketika orang menyerang Islam, saya tak boleh nak bergerak. Allah tak tahu lah. Jadi saya cubalah sedaya upaya, bertongkat ke, berkesi roda ke, berpapah ke, saya nak mati sebagai seorang pejuang Islam, insyaAllah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu alam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يعقبها الشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيا بمعرفتك ومتاع الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين. تكبير 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 ولله الحمد.